warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar ijazah sarjana muda sains sosial antropologi dan dakwah di bawah bimbingan Puan Kausar binti Razali di bawah subjek MPU 33012 Ilmu Wahyu dan Sains akan membentangkan tajuk Kejuruteraan Islam di dalam kejuruteraan awam dan kejuruteraan mekanikal. Abstrak kajian kami menyatakan bahawa kejuruteraan adalah tergolong dalam kumpulan sains gunaan yang sering dikaitkan dengan teori asas mereka bentuk sesuatu yang boleh memberi khidmat kepada manusia. Izharnya, kejuruteraan adalah pemahaman sains tentang fenomena fizikal yang digunakan di dalam teknologi dan proses mereka cipta bentuk teknologi tersebut dengan menggunakan kaedah yang paling efisien. Poster ini memerihalkan tentang sumbangan tokoh-tokoh Islam dalam bidang kejuruteraan. Seterusnya adalah metodologi kajian kami adalah menggunakan kajian perpustakaan, penganalisian dokumen, artikel serta sumber elektronik yang lain dengan menganalisis dan menilai perdebatan dan perbincangan di dalam kandungan teks dalam bentuk pendekatan secara naratif. Seterusnya adalah objektif kajian kami. Objektif kajian yang akan dipelajari adalah yang pertama, sumbangan tamadun Islam. Yang kedua adalah tokoh kejuruteraan. Yang ketiga adalah peninggalan kejuruteraan yang membawa kepada pemodenan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam adalah aspek Islam digunakan untuk bantu manusia dalam memenuhi tugas sebagai khalifah secara lebih membesar. Terdapat beberapa sumbangan tamadun Islam dalam kejuruteraan awam yang menyumbang kepada pemodenan dunia. Antaranya ialah pembinaan masjid dan universiti. Pembinaan masjid dan universiti menjadi pusat pembelajaran selain daripada menunaikan tanggungjawab fardu ain. Di sini terbentuknya satu institusi madrasah dengan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang lebih formal. Contohnya Masjid Al-Aqsa dan Universiti Al-Azhar. Selain itu, pembinaan empangan. Seperti yang kita tahu, empangan digunakan dalam sistem hidrolik untuk membantu pengairan dan untuk mengawal aliran sungai. Pada zaman kini pula, empangan digunakan untuk mengeluarkan sumber tenaga. Contohnya, empangan pada zaman tamadun Islam ialah empangan tinggi Aswan di Mesir. Saya akan teruskan dengan peninggalan tamadun Islam di dalam kejuruteraan awam yang kekal sehingga hari ini. Antaranya ialah menara. Menara berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi menghadapi ancaman musuh dan memanggil orang jauh untuk menunaikan solat secara berjemaah. Selain itu, kapal. Kapal wujud pada zaman Nabi Nuh dan digunakan oleh nelayan, pedagang dan penjelajah. Seterusnya, besi. Besi digunakan dalam aspek pertahanan dan pertanian. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sumbangan tokoh-tokoh kejuruteraan awam. Tokoh yang pertama ialah Khalifah Al-Walid. Beliau telah membina pejabat-pejabat kerajaan dan juga beberapa bangunan bagi mengindahkan kota Damsyik. Tokoh yang kedua ialah Abdul Rahman Ad-Dakhil. Beliau telah membina Masjid Besar Cordova yang terletak di Spanyol. Tokoh yang ketiga ialah Raja bin Hiwa Al-Kanadi. Beliau telah membina Kubah As-Sakra yang merupakan seni bina agung Islam yang pertama di dunia. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah memahami bahawa kejuruteraan awam tidak pernah bercagah dengan ajaran Islam. Bahkan pencapaian dan penerokaan kejuruteraan awam membolehkan umat Islam lebih memahami dan meyakini akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pembentang. Berdirinya saya di sini bagi menerangkan antara sumbangan tamadun Islam dalam kejuruteraan mekanikal. Yang pertama, sumbangannya ialah alat pengepam air. Menerusi kitab Taqi Al-Adib, alat pengepam air ini merupakan alat yang menakjubkan kerana alat ini merupakan roda yang berskop. Roda berskop berfungsi dengan cara separuh roda terbenam di dalam sungai dan roda tersebut berputar mengikut aliran sungai. Yang kedua ialah alat mengangkut air. Kegunaan alat ini sebagai sistem pengairan yang baik bagi kawasan perumahan, industri dan lain-lain. Mesin pertama pengangkutan air di Mesir dan Syria dikenali sebagai Shadu. Terdapat dua pengangkutan yang digunakan iaitu Sakia dan Naura. Sakia ini maksud kuasa air. Naura ini tenaga binatang. Seterusnya ialah alat
alat dengan bantuan air dan angin. Alat ini diinspirasikan oleh Bani Musa. Tujuan mesin ini dicipta adalah untuk menghancurkan gula, untuk mesin jagung dan mengepam air. Yang terakhir ialah pengairan hidrologi. Alat ini diinspirasikan ketika zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Terusan yang panjangnya 10 km dibina disebabkan oleh musim kemarau yang panjang telah berlaku pada masa itu. Terusan ini disalurkan melalui sungai Furat dan Basrah. Terusan sepanjang 100 km juga telah dibina oleh Khalifah Umar Abdul Aziz melalui sungai Nil ke Laut Merah. Tujuannya adalah mengangkut air melalui jalan laut lebih cepat berbanding jalan darat. Di Pasir, teknologi air bawah tanah telah dibina di sekeliling bandar Ifashan dengan mengalirkan air daripada sungai Zayan di Rhodes. Tujuannya untuk kegunaan pertanian dan perumahan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tokoh-tokoh Islam di dalam kejuruteraan mekanikal. Sebelum itu, saya akan memberitahu sedikit mengenai latar belakang tentang tokoh pertama, iaitu Ismail Al-Jazari. Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Iz Ibnu Ismail Ibnu Ar-Razal Al-Jazari. Beliau dilahirkan pada tahun 1136 di Syam dan meninggal dunia pada tahun 1206. Kelebihan beliau ialah sangat mencintai ilmu robotik sehingga beliau berjaya membuat satu buku dengan menerangkan 50 alatan mekanik dan membinanya. Sumbangan beliau yang pertama ialah membina kincir angin. Kincir angin sangat berguna kepada masyarakat pada zaman dahulu kerana kincir angin ini mempunyai banyak kegunaannya. Contohnya dapat menjana pertumbuhan penduduk di kawasan pedalaman. Hal ini kerana penduduk di kawasan pedalaman biasanya menjalankan aktiviti bersifat secara diri, maka kincir angin dapat membolehkan air mengalir ke kawasan tanah dengan mudah. Perkara itu juga secara tidak langsung dapat mengubah persepsi masyarakat daripada nomad kepada penduduk yang tetap. Seterusnya, sumbangan beliau yang kedua ialah penciptaan sistem saliran air. Sistem saliran air ini sangat bagus untuk semua makhluk kerana air dapat disalurkan dengan mudah tanpa perlu bergantung kepada tenaga manusia dan juga haiwan. Penggunaan sistem saliran air ini telah dibentuk dalam dua fungsi, iaitu arus air menjadi penolak kepada alatan yang menampung air sehingga air dapat disalurkan dengan baik kepada tanaman dan kawasan penduduk. Selain itu, penciptaan sistem mengepam air. Sistem mengepam air ini dicipta adalah untuk mengepam air dari bawah tanah bagi memudahkan urusan masyarakat sekeliling. Sistem mengepam air ini dicipta dengan menggunakan gear supaya peredaran air untuk kawasan strategik seperti masjid dan hospital dapat disalurkan dengan lancar melalui sistem pemparintan. Seterusnya, bagi tokoh yang kedua ialah Abbas Ibnu Firnas. Nama sebenar beliau ialah Abbas Abu Al-Qasim Ibnu Farnas Ibnu Wirdas Al-Takurini. Beliau lahir pada tahun 810 Masihi di Sepanyol dan meninggal pada tahun 887. Abbas Ibnu Firnas dikenali sebagai seorang penyair, namun beliau mempunyai ilmu pengetahuan tentang penerbangan sehingga beliau telah menjadi tokoh terkenal. Sumbangan beliau yang pertama ialah mencipta sebuah mesin terbang. Dengan adanya ilmu berkaitan dengan penerbangan, beliau telah mencipta satu mesin yang canggih yang dinamakan sebagai mesin terbang. Mesin terbang ini dicipta kerana beliau ingin menjadi seorang yang mula-mula melakukan percubaan saintifik untuk terbang. Cara beliau memperkenalkan mesin terbang ini adalah dengan membuat sepasang bingkai kayu, menyerupai sayap burung dan meletakkan bulu-bulu, dan beliau mengajak penduduk Cordova melihat aksinya. Selain itu, dalam penciptaannya, beliau telah menemui satu teori yang dikenali sebagai ornithopter yang dianggap sebagai komponen utama dalam menentukan kestabilan sesebuah mesin penerbangan. Seterusnya, sumbangan yang kedua ialah pemotongan batu kristal. Beliau telah memperkenalkan kepada dunia barat tentang teknik untuk mengukir batu kristal dengan betul dan cantik.
Selain itu, batu kristal dapat membuat lensa untuk orang yang mengalami masalah penglihatan supaya dapat melihat dengan jelas. Akhir sekali, sumbangan beliau yang ketiga ialah mencipta jam anaforik dan sfera armilla. Dengan ilmu yang dimiliki oleh Abbas Ibnu Firnas ini, beliau telah berjaya mencipta jam anaforik, iaitu merupakan mekanisme kompleks yang menggunakan air sebagai enjin cecair ataupun dikenali sebagai tenaga. Jam anaforik juga berfungsi untuk melihat bilakah berlakunya siang dan malam dengan bantuan aliran air tertutup ataupun terbuka dengan siri injapnya. Jam anaforik yang ada telah mewujudkan sfera gelang atau sfera armilla yang pertama di Eropah yang bertujuan melakukan pengiraan dan pengamatan astronomi. Seterusnya, saya akan meneruskan tokoh kejuruteraan mekanikal dan terakhir, iaitu Banu Musa. Nama sebenar beliau ialah Musa bin Syakir yang dilahirkan pada tahun 805 Hijrah di Baghdad dan meninggal pada tahun 873 Hijrah. Beliau merupakan seorang ilmuwan dan seorang bapa kepada 3 orang anak, iaitu Abu Ja'far Muhammad, Ahmad dan Hasan. Kerajaan Banu Musa serta ketiga anaknya sangat banyak ketika pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Antara sumbangan mereka ialah ciptaan air pancut. Air pancut ini dibina bagi menghiasi istana Khalifah pada ketika itu. Menerusi hasilan kitab Al-Hiyal, air pancut tersebut berbentuk bunga teratai dan memancut keluar seperti perisai. Selain itu, mereka juga menghasilkan sabung dan paip sebagai kegunaan untuk minum, berwuduk, menyimpan dan memindahkan air. Seterusnya, mereka juga mewujudkan satu teori graviti di mana mereka menyatakan planet di langit terdekat antara satu sama dengan yang lain dan juga menyebabkan jasad jatuh ke bumi. Alhamdulillah, telah kita pelajari dan menghayati biodata, sumbangan tokoh kejuruteraan Islam dan peninggalan kejuruteraan yang kekal yang memakin kepada pemodenan dunia. Sebagai khalifah di muka bumi ini, kita sewajarnya mendalami pelbagai bidang ilmu Allah seperti kejuruteraan, namun gunakanlah ilmu itu dengan bermanfaat agar ia memberi kemudahan kepada manusia, mengekalkan kelestarian alam dan bukan sebaliknya. Sayangi bumi kita. Wallahu a'lam. Got the kick.